Betul ke kalau kita hantar mak ayah kita ke pusat jagaan orang-orang tua, umpama kita bentang red carpet ke pintu neraka untuk diri kita sendiri? Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel aku yang tak seberapa ni. Hari ni aku nak kongsikan kisah hidup kawan aku lah. Tapi jangan risau, aku dah minta kebenaran dia. Cuma dia cakap sembunyikan identiti dia. So, dalam cerita ni aku akan letak nama dia sebagai Ahmad lah. Ahmad bukan nama sebenar. Okay, kita mulakan penceritaan kita. Ahmad ni seorang lelaki. Obviously lah nama buat Ahmad. Sudah berkahwin, bekerja. Dia dan isteri dia dua-dua bekerja, lebih kurang dalam golongan B40 atau M40 lower lah. Anak ada 3 dan dia jaga ayah dia yang tak sihat. So cerita dia, mula-mula ayah dia duduk kampung. So pada tahun 2018 kot gitu, mak dia meninggal. So ayah dia agak murung, sampai jadi kes orang kampung mengadu yang ayah dia tidur kat kubur arwah mak dia. So dia risau. So dia pun bawa lah ayah dia ke bandar bersama dia. So dia pun ambil lah ayah dia, tinggal dengan dia sekali. Bawa sekali kereta ayah dia sebab ayah dia boleh drive kereta. So mula-mula okey, ayah dia duduk dengan dia, semua tak ada masalah kan. Ayah dia pun okey belajar drive dekat tempat dia. Boleh drive pergi ke masjid, ke surau. Dan kebetulan pula kawan-kawan ayah dia ada duduk di sekitar situ. So senanglah dia nak drive keluar semua. Everything is good. So tiba-tiba ayah dia mula sakit. So ayah dia dah tak berdaya nak bawa kereta, tapi still boleh berjalan. So ayah dia tinggal seorang diri kat rumah, still boleh berjalan lah, boleh keluar, boleh jumpa jiran-jiran, boleh berjalan ke surau. Kebetulan surau pun tak jauh dari rumah dia. So okey lagi. So baru-baru ni sakit ayahnya semakin teruk. Ayah dia dah tak boleh bangun, dah boleh katil, dah tak boleh bangun, dah tak boleh berjalan, kena naik wheelchair. So Ahmad ni pun bingung lah sebab selama ni ayah dia tinggal seorang kat rumah. Sebab ayah dia boleh jaga diri dia kan, boleh berjalan di surau pun semua, boleh singgah warung yang dekat dengan rumah tu, boleh makan. Tapi sekarang dah tak boleh. So Ahmad ni macam aku cakap tadi, laki bini bekerja. So tak ada orang dekat rumah untuk temankan ayah dia. So Ahmad pun berikhtiar lah, dia pun ada call aku tanya semua. So aku cadangkan lah dia untuk hantar ayah dia ke pusat jagaan orang-orang tua. So dia pun nak hantar lah ayah dia ke pusat jagaan orang tua tu. Dia cerita dekat kawan-kawan office dia, dia cerita dekat abang-abang dia. So bila dia cerita je dekat kawan-kawan dia, dekat abang-abang dia, so majoriti orang bantai dia balik tau. Macam kawan-kawan dia macam cakap, kenapa kau nak hantar ayah kau ke pusat jagaan rumah orang tua? Kau nak jadi anak derhaka ke tak nak jaga ayah kau? Sama macam terkejut dengar ayat tu. Lepas tu ada seorang kawan dia boleh cakap, kau tahu tak, menghantar mak ayah ke pusat jagaan orang tua tu umpama membentang red carpet ke pintu neraka untuk diri sendiri. Aku tak tahu, aku gelak besar masa Ahmad cerita kat aku kan. Dalam masa tu aku baru lepas operate Batu Karang. Oh sanak perut aku. Aku tak tahu lah mana kawan dia dapat dalil hukum hakam tu. Dah lah disampaikan pula dengan cara yang begitu puitis kan. Membentang red carpet ke pintu neraka untuk diri sendiri. Ada banyaklah lagi yang kawan-kawan dia, si ada yang keluar ayat, seorang ayah boleh menjaga 10 orang anak, 10 orang anak tak boleh jaga seorang ayah lah, apa semua. Memang teruk dia kena bantai. Dan yang tak bestnya, abang-abang dia pun cakap benda yang sama. Akak-akak dia okey, tapi abang-abang dia tak okey. Abang-abang dia pun cakap, kenapa kau tak jaga je ayah kau? Selama ni kau jaga okey je. Kalau kita hantar ayah kita ke pusat jagaan orang tua, nanti apa kata-kata pakcik-pakcik sedang mara kita? Mesti kena level anak derhaka lah, apa lah, mencemarkan imej keluarga lah, adik-beradik lah semua kan. So Ahmad jadi buntu macam blank kan. Macam dia tak sangka dia menerima respon yang begitu negatif daripada kawan-kawan dan abang-abang dia. Bagi aku tak pelik pun sebenarnya benda ni. Sebab aku pernah jumpa satu akaun TikTok tu, kisah seorang lelaki bujang, dia jaga ayah dia sakit. Dia share lah pengalaman dia kan, apa yang dia buat, apa semua dalam video dia. Lepas tu, bila dia cakap yang dia hantar ayah dia pergi pusat jagaan orang tua semasa dia kerja, kat komen tu berderet orang bantai dia. Keluar ayat-ayat macam tu lah. Cakap abang tak kenang jasa ayah ke, jaga abang. Abang ni nak jadi anak derhaka lah. Itulah yang ayat seorang ayah boleh jaga 10 anak, 10 anak tak boleh jaga seorang ayah, semua tu kan. So ini buatkan aku terfikir, kenapa korang cakap macam tu? Ke korang sebenarnya tak tahu apa beza pusat jagaan orang-orang tua dan rumah kebajikan orang-orang tua? Pusat jagaan orang tua tu, dia macam umpama pusat jagaan anak-anak lah. So pusat jagaan orang tua ni, kau nak pergi kerja, kau letak ayah kau kat situ, kau pergi kerja. Kau balik kerja, kau balik, kau ambil ayah kau, baliklah rumah.
Sama je macam pusat jagaan anak-anak. Kau pergi kerja, kau letak anak kau tu dekat pusat jagaan kanak-kanak, kau pergi, kau balik, kau ambil. Sama je. Ini bukannya rumah kebajikan orang tua yang kebiasaannya kau nampak orang tua yang dah tak dijaga oleh anak-anak, kena buang apa semua kan. Bukan. Ni pusat jagaan orang tua ni yang berbayar. Aku tak tahu kenapa ada fikiran macam tu. Yang pusat kebajikan tu kebanyakannya memanglah anak-anak yang dah tak nak jaga mak ayah, diorang buang dekat sana kan. Aku pernah juga jumpa kes yang mana anak tu betul-betul tak berkemampuan daripada segi kewangan nak jaga ayah dia. So nak tak nak dia kena juga letak ayah dia kat pusat kebajikan. Tapi dia datang tiap-tiap minggu cek ayah dia. Bukan dia buang terus. Aku tak tahu kenapa mentaliti orang macam tu kan. Cakap nak letak ayah kat pusat tak jaga orang tua je kena tembak. Padahal konsep dia sama je macam kau letak anak kau masa kau nak pergi kerja kan. Sama je konsep dia. Tak tahulah mungkin bila melibatkan mak ayah semua orang jadi ultra sensitif kan. Semua tiba-tiba fikir, oh anak dahaka apa semua kan. Bukan. Actually bila kau hantar ke pusat jagaan orang tua tu, lebih elok kau tahu. Sebab ada orang tolong tengok kan. Sebab kalau kau tinggalkan mak ayah kau yang dah tak boleh bangun tu kat rumah seorang-seorang, dia nak buat apa? So bila kau hantar ke sana, dia lebih baik. Kenapa aku berani cakap macam tu? Sebab actually aku pun mengalami pengalaman yang sama. Aku pernah jaga ayah aku selama hampir 6 tahun, seorang diri. Sampailah dekat akhir-akhir tu, bila ayah aku dah betul-betul tak boleh bangun, memang aku tinggalkan ayah aku seorang-seorang kat rumah sebab dia boleh bangun, dia boleh pergi makan apa semua kan. So aku tak ada masalah. Tapi bila dia dah mula tak boleh bangun, dia dah sakit, dah kena naik wheelchair, baru aku hantar ke pusat jagaan orang tua tu. Bagi aku tak salah pun. Sebab pusat jagaan orang tua ni, dia bukan setakat jaga ayah kau je. Dia macam-macam. Dekat tempat yang kau hantar tu pun elok dia hari-hari dia. Hari-hari dia ada buat senaman, dia berbual-bual dengan ayah kita apa semua. Lepas tu bila kita hantar mak ayah kita kat sana, dia aku rasa lebih bagus lah sebab dia bergaul dengan orang-orang yang sebaya dengan dia tau. Kadang-kadang bila dia duduk dengan orang sebaya dia ni, vibe dia tu lain tau. Dia akan jadi lebih ceria sebab benda ni benda yang aku nampak agak lah kat ayah aku. Baik aku bila dia sakit dia tak bercakap sangat. So aku sempat hantar dia walaupun tak lama. Tapi bila duduk sana dia terus jadi banyak cakap. Sebab dia dah kerap berbual semua kan. So bagi aku tak jadi isu kot. Sepatutnya benda ni tak jadi isu. Macam aku cakap lah, mungkin orang kita menjadi ultra sensitif bila ia melibatkan mak ayah kan. Lagi-lagi bila sebut rumah orang tua tu kan, pemikiran dia mungkin lain lah. Aku hanya cakap apa lah, benda ni normal kot kalau korang tengok orang-orang berbangsa Cina kan. Normal je dia hantar mak ayah dia ke pusat jagaan orang tua. Dia pergi kerja dia hantar, dia balik dia ambil. Tapi dekat orang Melayu kan benda ni jadi macam satu pandangan yang sangat negatif kan. Kenapa macam tu kan? Sepatutnya pandangan negatif tu tak patut ada. Memang tak patut ada. Aku teringat pula Ahmad dia cakap, ada seorang kawan dia tu kan macam marah kan bila dia tahu Ahmad nak hantar ayah dia ke pusat jagaan orang tua tu, siap bagi cadangan. Kau suruh bini kau berhenti jaga ayah kau. Wah, cakap senang lah suruh orang berhenti kerja kan. Macam aku cakap, family Ahmad tu golongan B40 ataupun M40 lower macam tu kan. Kalau salah seorang berhenti memang terjejas tahap kewangan family tu. So memang nak tak nak kenalah laki bini kerja. Lagi satu aku bukan nak cakap apalah. Yelah, bukanlah nak cakap Ahmad pentingkan family dia, bini dengan anak kan. Tapi nak jaga orang tua sakit ni pun nak kena ada duit juga. Nak beli ubat, nak beli pampers. Macam-macam kelengkapan. Sama macam kau jaga baby. Ada kelengkapan dia untuk baby. Ada jugalah kelengkapan untuk orang tua sakit. Siapa yang pernah jaga mak ayah sakit ni, dia tahulah benda-benda macam ni. Pampers, alas katil, tisu basah, semua tu memang nak kena ada. Selain benda tu, bukan aku nak cakap apalah. Kalau lah Ahmad suruh bini dia berhenti kerja jaga ayah dia, aku rasa itu pun satu langkah yang tak berapa baik. Bukan aku nak cakap apalah. Isteri, perempuan kan, bukan senang tu nak jaga orang tua seorang-seorang. Bukan apalah. Aku nak cakap apa, jaga anak dengan jaga mak ayah yang sakit ni beza tau. Kau kena ada tenaga. Bukan, okey lah, isteri Ahmad tu badan dia kecil je. Kau agak-agak dia larat ke nak angkat ayah dia bangun. Nak angkat ayah dia bangun dari katil, nak letakkan dia dekat wheelchair, lepas tu nak angkat dia balik ke atas katil, lepas tu nak salin pampers. Ni bukan budak tau, budak je kau salin pampers, kau angkat dua kaki dia macam tu, senang. Orang tua lain. Macam aku cakap, aku pernah ada pengalaman tu, so aku tahu betapa sukarnya benda-benda ni. Dan memang bagi aku, kalau isteri Ahmad tu nak buat seorang diri, memang susah. Aku yang lelaki pun kadang rasa susah nak angkat ayah aku semua. Memang nak kena guna kudrat, guna tenaga yang banyak. Kalau agak-agak kalau isteri dia seorang-seorang jaga ayah dia, larat dia. Aku kan nak cakap apalah,
pengalaman menjaga mak ayah sakit ni kan, penat dia tu bukan saja pada fizikal tapi juga pada mental dan juga pada emosi. Dan bagi aku lah, penat emosi dan penat mental tu lagi teruk. Kau bayangkan lah, hari-hari melawan perasaan sedih tengok ayah kita dah macam tu, hari-hari rasa nak menangis tengok ayah macam tu, tapi terpaksa kuatkan diri, terpaksa tahan dalam hati, bukan benda yang mudah. So bagi aku lah, satu je, korang janganlah berpandangan negatif tentang menghantar mak ayah ke pusat jaga orang tua, dan janganlah terus condemn kawan-kawan kalau dia nak buat macam tu. Ada baiknya sebenarnya hantar ke sana. Dan setahu aku lah, sekarang ni ada juga pusat jagaan orang tua lebih Islamik. Maknanya bukan setakat kau hantar ke sana je, dia akan ajar kau mengaji, ajar kau balik solat, apa semua pun ada. Yelah, kadang-kadang bila orang tu dah berumur, dah tua, kadang dia dah start lupa kan. So bila kita hantar ke sana, dia boleh belajar. Pun ada juga pusat jagaan macam tu. So bagi aku tak salah pun nak hantar. Janganlah kita terlampau negatif dengan benda. Janganlah asyik nak condemn kawan-kawan kau bila dia buat macam tu. So sampai sini saja. Ingat, kau jangan suka-suka nak menerakakan orang lah, bentang red carpet ke pintu neraka lah, apalah sebagai kan. Kau bukannya Tuhan nak tentukan syurga neraka seorang tu. Dan pada siapa yang masih ada mak ayah, jagalah mak ayah tu elok. Dan siapa yang sedang menjaga mak ayah yang sedang sakit, aku doakan supaya semua urusan kalian dipermudahkan. Kuatkan semangat. Aku tahu memang kita akan mendapat dugaan lagi-lagi daripada segi emosi, mental, tapi kuatkan semangat dan terus berjuang. Okay, jangan lupa like, share, komen dan subscribe ke channel aku. Okay, bye.